وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membahaskan hadis yang ketiga dalam kitab hadis 40 penawar bagi hati. Hadis yang membahaskan tentang neraka. Pada bulan yang telah lalu kita telah melihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa hadis tentang beberapa amal-amal soleh yang kita buat yang menjadi penyelamat, pelindung daripada azab api neraka di hari akhirat nanti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita supaya kita berlindung dengan api neraka ni, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim pada ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Ayat ini tuan-tuan, Allah mengingatkan kita betapa dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala yang menanti pendosa-pendosa, penderhaka. Untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan beberapa hadis yang telah kita lihat pada bulan yang telah lalu. Hadis tentang beberapa amalan-amalan yang kita buat yang menjadi pelindung dan penyelamat daripada azab Allah, azab api neraka di hari akhirat nanti. Kita sambung pada malam ni hadis yang seterusnya, hadis tentang pelindung azab di hari akhirat nanti. Hadis yang ketujuh pada malam ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah dirimu dari neraka bahkan dengan setengah daripada kurma. Jagalah dirimu daripada neraka bahkan dengan setengah daripada kurma, makna bersedekah walaupun sebelah kurma. Dan Nabi sebut yang kedua, jika tidak dapat menemukannya, maka dengan kata-kata yang baik, cakap benda-benda yang baik. Maksud mudah tuan-tuan, bila kita bercakap ni orang tak sakit hati dengan kita. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, kita bercakap, kadang-kadang kita tak terasa orang lain kecil hati dengan kita. Kadang-kadang kita melawak tu menyebabkan orang lain kecil hati dengan kita. Itu seorang pemuda berjumpa dengan seorang tuan guru. Kata pemuda ni, tuan guru, kenapa aku lihat dua golongan yang berbeza? Golongan yang pertama
Dia rajin buat ibadat, dia rajin buat amal soleh, dia rajin solat berjemaah, rajin mengaji, rajin baca Quran, rajin sembahyang malam, rajin puasa sunat. Tapi golongan ni, kata anak muda ni, aku lihat wahai tuan guru, akhlak dia buruk. Suka bagi sakit hati orang, suka hina orang, suka merendahkan orang lain. Ramai tuan-tuan, ramai perangai macam ni. Rajin dah amal soleh tapi akhlak buruk. Perangai tu dua orang je tak betul, dia seorang yang betul. Oh tuan-tuan. Yang kedua, kata anak muda ni, golongan yang kedua, dia ahli maksiat, sembahyang pun tidak, apa pun tidak, masjid pun tak main. Tapi aku lihat akhlak dia akhlak yang baik. Tuan-tuan, macam ni saya jumpa banyak lah. Ada Jumaat pun tak pergi, tapi jumpa, ya Allah, dia bercakap budi bahasa. Allah Ustaz, abang Ustaz. Oh tuan-tuan, golongan yang kedua, akhlak dia baik tapi dia ahli maksiat, sembahyang tidak, apa pun tidak. Tuan guru, kenapa aku lihat dua golongan yang berbeza? Tuan guru Syekh Zaini, saya pergi ziarah. Kata Tuan guru Syekh Zaini, akhir-akhir umur kita ni itu Ustaz, kita kena banyakkan mengaji bab apa? Ilmu adab, ilmu tasawuf, ilmu ikhlas, ilmu untuk rendahkan diri kita, ilmu membersihkan hati kita. Sebab hati kita keras tuan-tuan, hati kita banyak penuh dengan dosa-dosa dan derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hati kita tidak bersih tuan-tuan, kita nampak orang lain yang salah, kita seorang yang betul. Kalau kita bercakap, kita nak orang dengar cakap kita, kita tak mau terima pandangan orang langsung. Kadang-kadang yang jadi ustaz bersama tuan-tuan, ego tu tinggi tuan-tuan, susah. Allah. Saya ada seorang, saya tengok dia ambil wudu, orang hebat tuan-tuan, orang tua haji, pakai serban kemah, jubah kemah, orang hebat. Dia ambil wudu, basuh muka sini tak kena. Saya tanya, Haji, di sini ni anggota wudu ni Haji. Berapa hari mengajar nak ajak aku pula. Tuan-tuan, ajak ni susah kita nak buang. Kita dah rasa kita hebat, tambah setan pula kata, kemah Haji, orang jiran tak boleh mai, boleh mai. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut dua perkara yang membuatkan amal soleh menjadi debu yang berterbangan. Yang pertama apa? Ujub. Ujub ni apa tuan-tuan? Kagum dengan diri sendiri. Allah, aku hebat dah, aku boleh main masjid, dia pun tak main, dia bersembahyang pun tak. Allah, ni kita nak buang tuan-tuan. Walaupun sebesar biji sawi, kata Nabi, tak masuk syurga. Sombong walaupun sebesar si biji sawi, tak masuk syurga. Dua sebab seseorang akan menjadi sombong. Yang pertama, menafikan kebenaran. Yang kedua, merendah-rendahkan orang lain. Dalam kita fikir buat, kita baki-baki usia umur yang kita ada ni, kita kena banyak belajar ilmu untuk membersihkan hati kita. Tanda kata hati kita diri kita banyak dosa, hati kita kotor tuan-tuan, kita susah untuk bangun malam solat tahajud. Lalu dekat kubur tuan-tuan tak ada rasa apa-apa. Sedangkan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menangis ketika melalui tanah kuburan. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bila lalu dekat kubur menggigil, menggeletak tubuh badan. Beliau menangis sampai basah janggut. Boleh perah janggut kerana terlalu banyak air mata. Orang tanya, Uthman, kenapa engkau menangis ketika lalu dekat tanah perkuburan?
Lalu jawab Sayyidina Osman, kubur ini adalah persinggahan pertama akhirat kita. Kalau kubur ini kita berjaya, seterusnya kita akan berjaya. Kita hantar jenazah ke kubur, tuan-tuan, kadang-kadang air mata setitik pun tak keluar. Saya yang bercakap, kadang-kadang baca talqin dekat kubur. Mu'tah saya meninggal, saya baca talqin, setitik yang mata pun tak keluar. Sebab pun kita sebab Mu'tah meninggal bukan mau diri. Balik muhasabah diri dah sembang dengan isteri, pola yang mata setitik pun tak keluar ni. Baca talqin sedap. Orang perempuan saya kata apa, dosa berlambak, hati kerak hitam. Ustaz dah. Tapi bila hati kerak ni, duk nampak salah orang, salah sendiri tak nampak. Lalu kata anak muda ni, golongan yang pertama rajin buat amal soleh tapi akhlak buruk. Golongan yang kedua, golongan pendosa maksiat tapi akhlak dia baik. Lalu menangis tuan guru. Jawab tuan guru dalam keadaan menangis, wahai anak muda, sesungguhnya dua-dua golongan ini baik. Golongan yang pertama, dia rajin buat amal soleh tapi akhlak buruk. Mudah-mudahan amal soleh itu insya-Allah satu hari nanti dengan sebab amal soleh yang dia buat akan pimpin tangannya, suatu hari insya-Allah dia akan jadi orang yang berakhlak baik. Golongan yang kedua, ahli maksiat tapi akhlak dia baik. InsyaAllah suatu hari nanti akhlak yang baik itu akan pimpin tangannya. Mudah-mudahan suatu hari nanti insyaAllah dia akan jadi orang yang rajin beramal soleh. Wahai anak muda, sebenarnya yang salah siapa? Kita lah yang bersalah. Kita selalu melihat aib orang lain tanpa pernah melihat aib kita sendiri. Andai kata tuan-tuan Allah buka hijab, tuan-tuan boleh melihat dosa derhaka yang saya buat, nescaya tuan-tuan tak akan duduk di depan saya kerana bau busuknya dosa. Tetapi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, tutup aib kita supaya tidak dilihat depan orang. Tuan-tuan, Allah ni Tuhan yang kasih sayang. Berlaku zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang lelaki, dia ketagih arak sangat-sangat. Ketagih arak, beli arak, nak balik minum dekat rumah. Dalam perjalanan tu dia pegang botol arak, ketagih arak sangat. Dia terserempak dengan Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia nampak Sayyidina Umar ni garang tuan-tuan. Sayyidina Umar dia tak tanya dah, dia sepak dulu. Kalau pernah Sayyidina Umar dia nampak lelaki perempuan duduk sembang tepi jalan. Dia Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, dia bawa otak jalan kata. Tengok lelaki perempuan dia duduk dekat-dekat sembang tepi jalan, dia pipi dia rembah. Dia piak dia rotan, baru dia tanya pasal apa duduk tepi jalan ni sembang. Lalu jawab lelaki dan perempuan tu, kami ni suami isteri wahai Amirul Mukminin. Kalau suami isteri pun nak sembang-sembang dah dekat rumah, dah sembang tepi jalan, timbulkan fitnah pasal apa? Lalu jawab pasangan suami isteri ni, Amirul Mukminin, kami ni musafir, berhenti kerana keletihan dekat tepi jalan ni untuk menghilangkan letih. Oh macam tu kata Sayyidina Umar, kalau macam tu ambil rotan ni tibai balik. Allah tu Amirul Mukminin, garang, berbadan besar, kepala botak tuan-tuan. Kalau naik atas kuda, kaki jejak tanah. Kuda Arab besar tuan-tuan, tapi kalau Sayyidina Umar naik, kaki dia sampai tanah. Pernah sekali dia naik atas kuda tu patah pinggang. Besar Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pemuda ni bila jumpa Sayyidina, terserempak dengan Sayyidina Umar, dia punya menggigil tu, dia botol arak tu dia sokok dalam baju, pegang sambil dalam hati ni merayu-rayu kepada Allah. Wahai Allah,
tolong tutup aib aku depan Umar. Aku janji aku takkan minum arak lagi, aku taubat. Tolong, tolong, tolong. Dia merayu sungguh-sungguh dalam hatinya. Tiba-tiba Sayyidina Umar bila dekat dengan pemuda ni, tengok pelik, air mata dia keluar. Pelik pegang botol. Lalu Sayyidina Umar kata, wahai pemuda, apa yang ada dalam baju kamu? Sambil menangis, pemuda ni kan tak jawab. Dalam hati dia merayu, ya Allah, tolonglah tutup air aku depan Amirul Mukminin Umar. Umar bila tengok pelik, dia pegang baju, tarik baju, pecah baju untuk ambil apa yang ada dalam tu. Bila Sayyidina Umar tarik baju, pecah baju, ambil pegang botol itu, botol yang asalnya isinya arak bertukar menjadi cuka dengan izin Allah. Allah ni kasih sayang. Allah tak pernah hampakan orang yang meminta, berdoa kepada Allah. Tuhan Allah. Kata Tuan Guru, dua-dua baik. Yang baik, yang salah ni kita selalu melihat keburukan orang lain tanpa pernah melihat keburukan yang ada pada diri sendiri. Tu Nabi sebut apa? Jagalah dirimu dari neraka bahkan dengan setengah daripada kurma. Jika dia tidak dapat menemukannya, maka dengan kata-kata yang baik. Tuan-tuan, nak cakap, saya nasihat untuk diri saya sendirilah, kita nak cakap apa-apa pun, ikhyan 2-3 kali, takut-takut membuat orang lain kecil hati. Allahu Akbar. Bawa dalam Facebook, tuan-tuan, macam-macam dia keluar dah ni. Apa kata mufti kita dajjal lah, macam-macam. Saya pun tengok kita meleleh mata. Siapa kita, tuan-tuan? Ni masalah Covid ni lah. Netizen dia kata apa, tak ikut hadis, tak ikut sunnah. Orang pandai pada mufti lagi. Tuan-tuan, ulama besar-besar dunia yang memfatwakan solat jarak 1 meter. Allah, ulama Arab Saudi ni. Kita siapa? Tak saudara bahan. Ikut-ikut sudah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jagalah diri kamu dari neraka bahkan dengan setengah daripada kurma. Jika dia tidak dapat menemukannya, maka dengan kata-kata yang baik. Itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut sedekah ni perisai daripada azab api neraka walaupun sebelah kurma. Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut siapa-siapa yang bersedekah Allah akan kurniakan kelebihannya 5 perkara. 5 keistimewaan orang yang rajin sedekah. Yang pertama, kata Dr. Yusuf Qaradawi, keistimewaan orang yang rajin sedekah ni, Allah akan perbaiki keluarga dan anak-anaknya. Tuan-tuan, kita ada masalah, tuan-tuan, sedekah. Tu apa? Seorang ulama, Syekh Junaid Al-Baghdadi, orang tanya dia, apa rahsia murah rezeki? Kata beliau 3 perkara. Nak murah rezeki, 3 perkara ni jangan tinggal. Dan kita jangan tinggallah 3 perkara ni. Tak boleh semua satu menjadilah. Rahsia murah rezeki, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, yang pertama, sebelum tidur jangan tinggal surah Al-Waqi'ah. Baca surah Al-Waqi'ah. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan jadi miskin dan jadi papa orang yang membaca surah Al-Waqi'ah. Kerana surah Al-Waqi'ah ni adalah surah kekayaan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelang kematian, tengah-tengah nazak ni, Ibnu Mas'ud ni antara sahabat-sahabat yang susah. Ramai para sahabat yang main ziarah, ada yang bagi hadiah, ada yang bagi harta. Ibnu Mas'ud kata apa? Tak payah, ambil balik boleh. Sebab apa? Aku tinggalkan untuk keluarga aku sebelum mereka tidur, mereka akan membaca surah Al-Waqi'ah. Kerana Rasulullah SAW bersabda, tidak akan jadi miskin dan jadi bapa orang yang membaca surah Al-Waqi'ah.
Ada seorang tok guru saya bagi tahu, kalau kita berniaga tuan-tuan, nak buat pelarih perniagaan, kita selepas solat subuh baca surah Al-Waqi'ah sekali, lepas tu buat tangan macam ni, baca ayat 1 hingga 3 surah Al-Fatah, Inna fatahna laka fatahan mubina, sampai ayat 3. Buat macam ni pun. Kita bayar orang ramai kedai-kedai kita ramai, buat insyaAllah. Mari betul-betul orang soleh. Yang kedua, rahsia murah rezeki ni antara pada lain perniagaan. Saya doa amal lama, alhamdulillah lah. Rezeki tu walaupun tak banyak, tapi tak putus lah. Yang keduanya sedekah waktu pagi. Orang panggil apa? Orang motivasi sebut sedekah subuh. Maknanya sedekah waktu pagi lah. Sedekah waktu pagi mustajab tuan-tuan, doa ketika sedekah waktu pagi. Pasal setiap kali kita sedekah, kita boleh doa untuk 70 doa tawassul. Ya Allah, dengan sedekah ni tunaikan hajatku ni. 70 permintaan dengan satu sedekah. Oh, dahsyat sedekah. Datuk Rosyamno KL Gangster 2. Datuk Rosyamno, saya pernah tengok dia kongsi dalam Tanyalah Ustazah TV9. Saya balik daripada Sungai Petani bulan puasa, sampai buka TV9, tengok forum Ustazah Asni Mansur, Da'i Hamidah dengan Datuk Rosyamno KL Gangster. Yang menariknya, kata Datuk Rosyamno, bila ditanya apa pendapat Datuk tentang sedekah ni, kata Datuk Rosyamno, saya ni dulu susah. Dulu saya susah, kata Datuk Rosyamno. Saya ni pernah tinggal dekat Kampung Kerinci, rumah setinggan. Masa tu saya tengok banglo-banglo yang dekat-dekat tu. Susahnya saya, kata Datuk Rosyamno, kain tola saya pakai tu share dengan 8 adik. Bergigi pun kongsi. Susah. Saya ni, inspirasi saya, idola saya seorang hamba Allah, kata Datuk Rosyamno. Saya ikut idola saya hamba Allah ni, yang dia juga penduduk rumah setinggan. Kata Datuk Rosyamno, idola saya ni, lelaki ni duduk rumah setinggan, pernah kerja sebagai penembak roti canai. Pendapatan bersih sekitar 1,500 ke 2,000 ringgit sebulan. Insan yang menjadi idola saya ni, daripada 1,500 ke 2,000 ringgit sebulan, insan ini, kata Datuk Rosyamno, dia akan sedekah, dia akan infak antara 700 ke 1,000 ringgit setiap bulan. Yang balance tu baru dia guna untuk sara hidup. Allah, Ramadan kita tak mampu nak buat. Allah Akbar. Kita pakai muhasabah dia. Nak apa ajaibnya sedekah ni, Allah dah janji dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang bersedekah, siapa-siapa yang bersedekah, Allah akan jadikan dia jadi kaya sebelum dia mati. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Datuk Rosyamno, 700 ke 1,000 ringgit tiap-tiap bulan. Daripada 1,500 ke 2,000 ringgit sebulan pendapatan bersih. Walaupun dalam bulan tu dia punya sesak, dia punya terdesak dengan duit ni, tetap 700 ke 1,000 ringgit dia tolak ke tepi. Dia yakin dengan sedekah, hak balance tu dia guna untuk sara hidup. Allah. Tapi apa jadi, kata Datuk Rosyamno, bulan demi bulan perniagaan dia semakin maju, semakin maju, semakin maju. Dan hari ini, kata Datuk Rosyamno, insan ini antara 10 yang terkaya di dalam Malaysia. Harta dia kini, asetnya bernilai 13 bilion ringgit. Kata Datuk Rosyamno, dialah Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Saya dua kali khutbah Jumaat Masjid Bukhari depan Tan Sri Syed Mokhtar ni, tuan-tuan, kalau kata nak buat masjid, nak minta sumbangan dekat dia, kalau renovate dia tak pergi. Dia nak sebiji dia seorang. Tu Tan Sri Syed Mokhtar.
Asalnya penduduk rumah setinggan menjadi kaya dengan asbab sedekah. Seorang hajah di Indonesia, Jakarta, nama apa tu? Pulau apa? Hajah ni asal dia seorang penjual bunga. Jual bunga dekat pasar. Setiap hari untung jual bunga tu 50% dia akan sedekah, 50% untuk sahabat hidup. Untung bersih. Allah, 50% lagi dahsyat. Dengan sebab sedekah Allah tambah rezeki dia, Allah tambah rezeki dia. Hari ini dia mampu beli tanah 24 ekar, dia bina masjid yang besar. Saya lupa nama tempat tu. Bina masjid yang besar. Masjid itu dia salut dengan emas. Orang yang masuk sembahyang dalam masjid itu akan doa, wahai Allah, kayakan lagi hajah dia ni. Allahu Akbar. 50% tuan dengan sedekah. Maknanya tuan-tuan, formula dia 10% cukup dah. Daripada pendapatan kita 10% setiap bulan. Yakin Allah akan angkat musibah, bala yang nak kena dekat kita ni, dan Allah murahkan rezeki kita. Satu ketika Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni sahabat yang paling kaya lah. Kaya tuan-tuan. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu mai jumpa dengan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Abdul Rahman, wahai Ummul Mukminin, ketika tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah pun wafat. Kata Ummul Mukminin, kata Abdul Rahman bin Auf, wahai Ummul Mukminin, harta aku banyak. Dia jumpa Ummul Mukminin dalam keadaan menangis. Ummul Mukminin tanya, wahai Abdul Rahman, apa yang membuatkan engkau menangis? Wahai Ummul Mukminin, aku menangis kerana harta terlalu banyak. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wahai Abdul Rahman, kalau harta banyak, perbanyakkan infak, perbanyakkan sedekah. Dalam keadaan menangis, Abdul Rahman bin Auf jawab, aku dah banyak infak dan aku dah banyak sedekah. Tiap-tiap dinar dan dirham yang telah aku sedekah, Allah pasti ganti balik 10 kali ganda. Bila harta pun habis, lagi aku bagi, lagi Allah tambah harta. Sampai riwayat menyebut Abdul Rahman bin Auf ni tuan-tuan, dia buka 2 kaunter dekat pejabat. Pejabat Abdul Rahman dia buka 2 kaunter. Kaunter pertama, siapa-siapa nak berhutang, nak pinjam, boleh hutang, tapi tak perlu bayar. Tak payah bayar. Kaunter kedua, pinjam, hutang, kena bayar. Kaunter pertama, ramai para sahabat, hutang tak kena bayar. Dalam keadaan bagi hutang dekat orang tak payah bayar, dia jumpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sambil menangis teresak-esak, wahai Ummul Mukminin, lagi aku sedekah, lagi Allah ganti balik, bila harta aku nak habis. Yakin dengan sedekah. Siapa-siapa yang meniaga formula pelari perniagaan ni, sedekah. Syekh Junaid Al-Baghdadi ini bila ditanya apa rahsia murah rezeki, kata dia, yang pertama, jangan tinggal surah Al-Waqiah. Yang kedua, jangan tinggal sedekah di waktu pagi, sedekah subuh. Sedekah memang masa mana pun boleh tuan-tuan, tapi waktu pagi itu jangan tinggal. Waktu pagi saya buat macam ni tuan-tuan, dalam Maybank Toyo saya siap lah nak transfer setiap hari kat siapa. Selalunya saya akan transfer untuk bayar bil elektrik pondok Tuan Guru Syekh Zaini, bayar elektrik. Tak banyak sikit jadi tuan-tuan. Formula itu, tapi alhamdulillah Allah mudah segala urusan. Yang ketiga, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, jangan tinggal solat duha. Solat duha ni kalau nak murah rezeki tuan-tuan, dia tak boleh buat 2, dia kena buat 4. Kalau 2 tak murah rezeki lagi, dia kena buat 4. Kalau hajat besar, dia kena buat 8. Ni solat duha tuan-tuan. Solat duha jangan tinggal. Kata Datuk Ahmad Yaakob, Menteri Besar Kelantan, Allah yarham Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, pesan jangan tinggal solat duha. Guru kan sampai pejabat dia akan solat duha dulu sebelum dia memulakan tugas sebagai Menteri Besar Kelantan. Rahsia murah rezeki.
Yang kedua, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kelebihan bersedekah Allah akan kurniakan ketenangan jiwa. Jiwa tenang, tuan-tuan. Itulah dalam kita sedekah, doa jangan tinggal. Doa lah apa pun. Kalau kita ada masalah rumah tangga, sedekah. Ada masalah anak, sedekah. Ada masalah apa pun, sedekah. Yang ketiga, Allah akan kurniakan keberkatan dalam kehidupan kita. Hidup kita akan menjadi berkat. Apa maksud berkat, tuan-tuan? Kata Ustaz Ahmad Dusuki, masuk waktu memang tak ada nak habis saya pun. Ustaz Ahmad Dusuki kata, bila ditanya tentang berkat, apa maksud berkat? Berkat itu sesuatu yang sedikit dirasakan banyak, sesuatu yang sukar dirasakan mudah, sesuatu yang sempit dirasakan luas. Itu berkat. Tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, saya sambung sikit lagi. Yang keempat, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Allah akan kurniakan kesihatan yang baik. Tuan-tuan, bila kita sakit, Nabi pesan dekat kita apa? Ubatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Ada masalah, bila sakit, ada sedekah. Yang kelima, Allah akan kurniakan taufik dan hidayah. Yang ni yang paling mahal, tuan-tuan. Taufik dan hidayah. Allah, suatulah. Alhamdulillah. Dan saya nak tutup dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafiqun pada ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكون من الصالحين. Sadaqallahul azim, yang bermaksud. Dan dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang saleh. Tuan, kalau mati ni, orang yang nak mati dia akan minta apa, tuan-tuan? Bagi sikit masa lah untuk bersedekah. Masa yang berbaki ni gunakanlah sebaik mungkin untuk kita memperbanyakkan bekal amal soleh kita sebelum kita dijemput bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tak ada masa dengan Allah, nanti Allah tak ada masa dengan kita. Jangan cari waktu lapang untuk beramal, kita lah kena melapangkan waktu untuk beramal. Ingat Allah di waktu kita senang, Allah akan ingat kita di waktu kita susah. Tuan-tuan, kita jumpa pada sesi yang akan datang dengan sambungan hadis yang seterusnya tentang amal-amal soleh yang menjadi perlindungan daripada azab api neraka di hari akhirat nanti. Tuan-tuan, saya ada bawa satu produk yang saya buat sendirilah. Saya nak ambil masa seminit ya. Produk yang saya buat sendiri, formulasi saya sendiri, iaitu produk fiber yang dapat kelulusan Kementerian Kesihatan. Saya buat di kilang tapi formulasi saya sendiri. Fiber ni, Rasulullah SAW bersabda, perut adalah rumah tempat tinggal segala penyakit. Pencegahan adalah pokok segala pengubatan. Siapa-siapa yang ada masalah, susah nak buang air besar, sembelit, bila jadi sembelit ni tuan-tuan, susah nak buang air besar, dia akan mudah jadi bosen. Dan saya sendiri sembelit tu yang saya buat produk ni. Siapa-siapa yang ada masalah sembelit, dia cuba. Dalam fiber ni saya masukkan almanna, kulit apple hijau, cungkar apple, timun, asam gulugong, lemon dan beberapa lagi bahan. InsyaAllah ada masalah
sembelih untuk buang air besar, masalah angin banyak dalam badan, boleh cuba dan boleh menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kolesterol. Siapa-siapa yang berhajat boleh jumpa saya. Harga dia RM39 sahaja satu botol. Dalam tu ada 10 secet. Minum di waktu malam, satu secet sahaja bancur dengan air kosong. Minum tidur 6 jam ke 7 jam, dia akan mula nak buang lah. Dia buang, dia tak jadi macam julak pun dah. Dia ada masa dia lah. Dan setakatlah alhamdulillah cukup laju antara testimoni yang saya dapat Tuan Guru Syekh Zaini sendirilah. Dia ni, Tuan Guru Syekh Zaini, dia sebut ke saya ni sembelih Ustaz, anak ni sembelih sampai tahap hari-hari kena makan betik, hari-hari kena makan jagung. Dia kata tidak, sekali lagi perut saya tak selesa, nak semayang berdoa nak terkentut. Tuan-tuan, inilah kelebihannya. Siapa-siapa yang berhajat boleh jumpa saya selepas kuliah insya-Allah. Sekian aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, demi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami merayu, kami merintih, kami memohon ya Allah, dengarilah rayuan dan rintihan kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa sekalian muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat di atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Kau terimalah taubat kami ya Allah. Kau mantapkan iman kami, akidah kami, Islam kami, elokkan akhlak kami, jadikan kami seorang yang jujur, ikhlas, amanah dan benar. Ya Allah, kau selesaikanlah segala masalah yang membelenggu hidup kami ya Allah. Kau selesaikanlah segala masalah hutang kami ya Allah. Kau tunaikan hajat kami, cita-cita kami, impian kami. Kau makbulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, setiap kesedihan kami kau gantikanlah kami dengan kegembiraan, keseronokan, kejayaan, kebahagiaan, kemenangan dunia dan akhirat kami. Setiap kesempitan kami kau gantikanlah kami dengan kemudahan. Permudahkanlah segala hajat kami, urusan kami, rezeki kami ya Allah. Ya Allah, kau cukupkanlah keperluan rezeki kami, cukupkanlah keperluan kehidupan kami. Berkatilah rumah tangga kami, berkatilah usia dan umur kami, berkatilah rezeki kami ya Allah. Ya Allah, tambahilah amal soleh kami, tambahilah ketaatan kami, tambahilah ilmu kami. Berikanlah kami kefahaman dalam perkara ilmu dan agamamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua dapat istiqamah dalam melakukan ketaatan, istiqamah dalam melakukan amal soleh, istiqamah memperjuangkan Islam dan memenangkan Islam, istiqamah sehingga penghujung usia kami dengan pengakhiran husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam Islam, matikanlah kami di penghujung hayat kami dapat kami ucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, di hari akhirat nanti jadikanlah kami semua berpeluang dapat masuk ke dalam syurga yang paling tinggi, yakni syurga Firdaus. Kami nak masuk ke dalam syurga Firdaus bersama-sama dengan insan kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama dan para salihin, termasuk kedua ibu bapa kami, keluarga kami. Ya Rasulullah, pandanglah kami, terimalah kami sebagai umat-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami istiqamah dalam memperjuangkan dan memenangkan agama-Mu ya Allah. Jadikanlah kami asbab untuk kemenangan Islam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami asbab untuk hidayah kepada umat ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.